Hai, Assalamualaikum. Aku Ivan Zulkifli and welcome back to my YouTube channel. Kali ni aku nak bawa korang pergi ke satu campsite yang terletak di utara Semenanjung Malaysia. Jom. Campsite yang aku nak bawa and nak tunjuk kat korang ni adalah The Hideout Gopeng. Dekat Gopeng Perak. And campsite ni mula beroperasi pada tahun 2016. Dia tak lama and tak baru juga. Untuk sampai ke sana aku ambil masa dalam 2 jam ke 2 jam setengah and aku daripada Lembah Kelang lah. Aku ikut Highway Plus macam biasa, ikut highway lah senang. And korang kena ambil exit 135 iaitu exit Gopeng, Jeram and satu lagi apa? Batu Gajah. Ambil je exit tu, bayar tol apa semua and then lepas bayar tol berhenti lah kejap, berhenti kat tepi tu. Korang boleh je Waze ataupun klik je location yang akan dikongsi oleh Mr. G ataupun host korang lah. Okay, lepas je kau Waze, jangan risau, kau ikut je jalan tu. And nanti kau akan masuk satu jalan ni. And jalan ni agak sempit and orang kata gelap lah kalau malam, macam yang kau boleh tengok ni. And ikut je, jangan risau, ikut je Waze sampailah korang nampak satu jambatan besi. Lepas je jambatan besi tu, korang dah tak boleh guna Waze korang. Kalau guna pun dia akan tak sampai lah, memang tak sampai, dia akan bagi korang tempat lain. Lepas je jambatan besi tu, korang akan nampak satu signboard The Hideout, which is diorang punya logo tu, burung hantu tu lah. Okay, kau ikut je, ikut mana arah yang dia tunjuk. Cakap back to basic lah, tak ada pakai Waze kan. Ikut setiap simpang, diorang akan letak diorang punya logo ataupun signboard. Jangan risau, ikut je. Sebelum kau sampai ke campsite tu, korang akan hadap dulu jalan yang agak mencabar. Jalan yang bumpy, jalan yang pecah, jalan yang rosak, sebelum kau sampai ke campsite tu lah. Aku tak galakkan kereta yang lowered untuk bawa masuk ke dalam tu. Sebab memang teruk akan sagat-sagat apa semua. Elok-elok lah bawa. Lepas je kau hadap jalan-jalan tu, macam kat jalan-jalan puaka tu, korang akan nampak satu kayak yang diorang buat signboard, dia hideout ni lah. Sampai nampak je benda tu, korang dah sampai, selamat sampai. Okay, sampai je korang kat sana, korang akan di-host oleh owner dia sendiri iaitu Mr. G. And kau jangan risau, dia ni nampak je macam garang sikit, misai panjang, apa semua panjang kan. Tapi dia baik hati and boleh buat kawan. Ini adalah tempat parking dia. Tempat parking dia buat dekat ladang kelapa sawit. And ladang ni juga dekat belah atas tu dia terbuka tau. And barangkali akan ada haiwan-haiwan liar yang boleh pergi kat situ lah. Hati-hati, make sure korang tutup tingkap betul-betul and buatlah apa yang patut untuk secure korang punya kereta tu. Kau keluar pagar and then kau akan nampak satu lagi pagar. Masuk pagar tu, dan itulah dia campsite yang indah. Okay, campsite dia yang macam kau boleh tengok ni, dia ada dining hall, dia ada wakaf ataupun gazebo ni yang korang boleh guna. Untuk gazebo ni, dilarang sama sekali untuk memacak kemah dalam tu. Dia guna just untuk hammock, dibuat khas untuk hammock dan cakap letak barang-barang peribadi lah. Ni part yang korang tunggu-tunggu. Untuk dia punya sewa, hanya RM20 untuk satu kepala and satu malam. Dia tak ikut kemah ke apa, dia just ikut kepala berapa kau bawa. Bagi korang yang tak ada kemah and hammock, diorang ada buat sewa lah untuk kemah and hammock and korang boleh sewa. Bukan takat kemah and hammock je, diorang ada juga sewakan kasut untuk pergi buat aktiviti lah. And basikal juga untuk kau pusing-pusing dalam kawasan tu. Untuk network coverage, untuk Maxis, Celcom, U-Mobile, NDG, semua ni adalah 3G. And kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey sebab Mr. G cakap dekat aku, diorang punya tempat ni adalah blind spot untuk coverage lah, sebab dilindung oleh bukit. Belakang dia tu adalah pencawang and then bukit and then diorang punya campsite, lebih kurang tu. So dia terlindung. Kalau nak line, Mr. G cakap korang boleh pergi ke bawah sikit dekat-dekat dengan sungai, insyaAllah boleh dapat internet.
coverage lah. Aku nak share sikit beberapa facilities yang diorang sediakan dekat sini. First is diorang punya toilet. Bagi aku toilet dia sangat bersih and sangat puas hati sebab ada 8 bilik, 4 untuk lelaki and 4 untuk perempuan. And diorang dah asingkan lah, tak adalah buat sekali. So dalam toilet ni diorang dah siapkan satu mangkuk tandas and shower. And then ada lagi satu paip. Korang boleh mandi and melabur lah, melabur dalam tu sekali. Untuk lelaki diorang ada buat special punya cakap macam tube, macam tube lah untuk korang menembak. Yang faham-faham lah. And air dia pun berfungsi dengan baik. Tak adalah macam cakap sangkut-sangkut, tak ada. Lampu dia pun ada sepanjang masa. Kau boleh je nak on, nak off, nak on, nak off. Okay, yang kedua, diorang ada satu dining hall yang quite besar. Ada, tak silap aku, ada 9 ke 12 meja and bersiap kursi lah. Dekat dining hall tu juga korang boleh dapat plug point, sinki 2, sinki lagi apa lagi, 2 tu je lah. Okay, plug point ni korang tak boleh guna untuk memasak. Mr. J cakap kena berjimat, kalau boleh back to basic lah. And plug point ni juga digunakan hanya untuk charge phone ataupun power bank. Dia punya sinki pula boleh guna, ada paip. Mr. J letak sekali dengan sabun basuh pinggan. Untuk korang kerja-kerja cuci bolehlah buat kat situ, janganlah pergi cuci dekat sungai pula, dah ada air bersih kan. Yang ketiga, diorang ada sediakan barbecue punya tempat. Korang boleh je nak pakai, cuma contohlah kalau ada 2-3 group pada satu masa, bincang lah bila nak pakai, takut jadi berebut pula sebab dia ada satu je. Yang keempat, diorang ada sediakan satu balang air, and air tu air bersih yang boleh diminum and boleh dibuat untuk masak. Selamat lah orang cakap, tak adalah korang pergi acak-acak nak survival pergi kat sungai pun, lepas tu sakit perut, tak ada. And campsite ni juga diorang tak provide peti ais, so korang standby lah, bawa ice box korang sendiri. Diorang ada juga buat aktiviti, and aktiviti diorang terbagi kepada 3, iaitu aktiviti land activity, water activity and rope activity. Untuk of course lah, diorang punya core punya aktiviti adalah water bagi aku lah. Untuk water activity, diorang ada sediakan tubing dengan harga RM50 satu kepala. White water rafting RM150 untuk satu kepala. Paddling RM360 untuk satu boat. And dalam satu boat tu boleh masuk hingga 5 orang lah. Tapi kalau korang semua badan gedabak, tak boleh kot. Mungkin 4 orang jadinya. Okay, itu untuk water activity. Kita pergi pula kepada land. Untuk land activity, diorang ada buat gua kandu caving lah. Gua kandu RM50 per kepala. Gua tempurung RM50 juga untuk satu packs. And satu lagi adalah sunset trekking dekat kawasan situ, RM50 juga untuk satu packs. Untuk rope activity hanya ada satu, iaitu waterfall abseiling, RM80 untuk satu packs. Diorang banyak je lah aktiviti, so korang tak adalah orang cakap just pergi lepak ke apa, korang boleh buat aktiviti. So macam aku dengan kawan-kawan itu, kita orang aktiviti kita orang adalah first of course lah set up kemah, lepas tu makan, masak, barbecue, and bila sampai malam korang boleh buat campfire, lepak, berbual-bual, kongsikan masalah korang, apa semua share. Lepas tu of course lah tidur. And then lagi satu yang best dekat The Hideout ni, diorang ada provide satu gelongso. And gelongso ni buatkan kita orang nampak macam budak-budak. Kau tengok ni. Okay, kalau kau tanya aku kenapa korang perlu pergi The Hideout, bagi aku Hideout ni satu tempat yang dibina dengan penuh jiwa, dengan penuh rasa cinta untuk campsite tu lah. Sebab apa aku cakap macam ni? Sebab 95% campsite tu dibina sendiri oleh Mr. G ataupun owner dia lah. And Mr. G ni kalau kau nak tahu, dia lah owner,
Dia lah tukang kebun, dia lah tukang simen, dia lah tukang kayu, dia lah tukang semuanya lah. And bila dia dah orang cakap susah payah bina 95% and then dia put dia punya jiwa, dia punya love dekat game set ni, korang dapat rasa satu vibe yang positif and seronok lah. Dia pula lagi-lagi pula Mr. G ni jenis suka bersembang and then share sikit apa yang dia tahu. Semua lagi lah buat kita rasa selesa ada kat situ lah. So korang kena pergi The Hideout ni, rasa sendiri macam mana campsite tu, macam mana lepak dengan Mr. G, and macam mana korang spend masa kat sana lah, of course lah. Lepas tu Mr. G juga ada pesan, kalau untuk booking, at least tolonglah booking 3 hari sebelum korang nak datang. At least 3 hari tau, sebab dia ada cerita gak ada yang jenis last minute nak masuk, memang tak dapat dia kata. Lagi-lagi weekend. So untuk booking, aku akan tinggalkan nombor Mr. G ni dekat description aku. Nanti korang boleh tengok. Okay, itu saja perkongsian aku kali ni. Moga ada info yang berguna untuk korang. Mana tahu korang nak pergi lepas ni, adalah something yang korang tahu kan. Terima kasih tengok video aku. Pada yang dah tengok tu, kalau korang rasa ada tempat yang menarik or nak suruh aku pergi dulu buat review, korang komen je lah kat bawah. And nanti aku akan buat review tentang campsite. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudi menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Peace out. Assalamualaikum.